Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. InsyaAllah kita buka dengan Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dapat kita bertemu semula, tuan-tuan. InsyaAllah kita sebelum tu saya ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Mana tahu kalau ada ceramah ni orang berasa hati dengan saya, tuan-tuan. Itu kalau biasa dah berlaku. Sebab kita tak kenal hati orang ni, tuan-tuan. Melainkan kalau Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada kita, mungkinlah kadang-kadang bila kita buat tazkirah ni ada orang berasa hati dengan kita. Itu bukan disengajakan, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tengah hari ini kita akan, sebagaimana biasa, saya akan gunakan kitab inilah, tuan-tuan, kitab Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani yang disyarah oleh Syekh ataupun Imam Nawawi dalam kitabnya tentang 2, 4, 3, 4, 5, 6, tuan-tuan. Jadi hari ini kita ambil 5 objek pemikiran. Kerana makalah ini ataupun artikel ini telah disebut oleh ulama-ulama, tuan-tuan, mengenai 5 objek pemikiran. Sesungguhnya objek pemikiran itu ada 5, kata para ulama, iaitu berfikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat menimbulkan tauhid dan yakin. Yang kedua, berfikir tentang anugerah kenikmatan Allah taala. Hal ini dapat menimbulkan mahabbah dan syukur. Yang ketiga, berfikir tentang janji Allah. Hal ini menimbulkan kecintaan hari akhirat. Yang keempat, berfikir tentang ancaman Allah. Hal ini menimbulkan rasa gentar dan takut melakukan maksiat. Dan berfikir tentang kekurangan, yang kelima, dan berfikir tentang kekurangan diri sendiri dalam mengabdi dan taat kepada Allah, padahal Allah begitu baik kepadanya. Hal ini akan membuahkan rasa malu kepada Allah Ta'ala. Jadi itu di antara 5 objek pemikiran yang akan kita bentangkan pada tuan-tuan pada tengah hari ini, insya-Allah. Kita tidak gunakan akal kita atau pemikiran kita untuk berfikir tentang siapa MB paling layak. Tak adalah, tuan-tuan. Kita tak fikir yang begitulah, insya-Allah. Ataupun kita tak berfikir agaknya kenapa jadi sampai kecoh begini, tak fikirlah. Selagi mana, tuan-tuan, pemimpin itu dia tidak disabitkan kesalahan syarak, dari segi syarak, kita gunalah dia, tuan-tuan. Itu tak ada masalah. Selagi mana dia tidak langgar perintah Allah, gunalah dia, tuan-tuan. Lebih senang daripada jadi menteri besar perempuan. Tak maaf lah, tuan-tuan, beri komentar sikit lah, tak apa ya. Sebab kalau kita beri komentar yang begitu, biasa orang celik mata dululah, baru dia tak tidur, tuan-tuan. Okey, jadi sekarang ni kita fikir, tak usah pecah kepala nak fikir apa-apa, tuan-tuan. Kita ambil je benda 5 perkara ni untuk kita fikirkan. Yang pertama, yang telah saya bentang tadi, tuan-tuan, fikratun fi ayatillah yatawalladu minha at-tauhid wal yaqin. Itu yang pertama, berfikir tentang ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, berfikir tentang berbagai keajaiban dalam makhluk ciptaan Allah sebagai menunjukkan bukti kekuasaan dan kebesaran Allah, baik batiniah maupun lahiriah, dalam segala benda yang tersebar di jagat ataupun di dunia ini ataupun di atas sana. Juga berfikir tentang berbagai keistimewaan yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita berfikir tentang ayat-ayat Allah, tuan-tuan, supaya kita dapat lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
ayat-ayat Allah ini sampai sekarang tempohnya telah berjalan selama 1335 tahun. Ayat Allah wujud di atas muka bumi, ataupun Al-Quran wujud di atas muka bumi, atau juga tanda-tanda kebesaran Allah, tuan-tuan, yang kita lihat di sekitar kita ini adalah merupakan suatu bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ayat-ayat Allah, iaitu Al-Quran. Kerana ada ayat Allah ni, dia ada dua makna. Yang pertama, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, ayat-ayat yang maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Al-Quran itu sampai sekarang ilmunya tak habis dicedok oleh orang sampai sekarang, dan dia tak akan habis dicedok oleh manusia. Sama ada orang Islam sendiri, orang kafir pun banyak menggunakan Al-Quran dalam mengkaji banyak perkara. Dan percayalah bahawa Al-Quran itu tidak mungkin habis ilmunya. Kalau habis Al-Quran itu akan ilmunya, kiamatlah dunia, tuan-tuan. Tak akan habis. Itulah umpama kebesaran Allah dalam menurunkan firman-Nya ataupun ayat-ayatnya. Yang kedua, kita bincang tentang tanda-tanda kebesaran Allah dari segi penciptaannya. Kiri kanan kita ni, kita sentiasa berinteraksi dengan makhluk Allah ataupun penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ambil benda-benda kecil saja, tuan-tuan, fikir tentang benda-benda kecil saja, itu pun dah habis masa kita atas muka bumi ni, kalau kita nak fikir tentang benda-benda kecil saja. Tuan-tuan, pada diri kita sendiri, kuku yang kita kerat setiap 2 minggu tu tak pernah habis, tuan-tuan, kuku tu. Dan dia tak sakit pun. Kita ketik dia tu, dia tak sakit. Silap kena daging sikit, sakit. Rambut kita gitu juga. Dan rambut kita macam tu. Dulu masa muda-muda hitam lagi rambutnya, janggut pun hitam lagi, nampak smart dia dalam gambar. IC tu nampak hitam belaka. Tapi bila dah tukar tu, yang ni putih pula semua. Putih, tuan-tuan. Ada je masa dia, masa 40-an, 50-an, putih je, jadi putih belaka, tuan. Ada orang masih bertahan, hitam rambut dia tu, hitam janggutnya tu masih boleh bertahan. Dia rasa muda lah. Itu juga kebesaran, di antara kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta pada kita, tuan-tuan. Dan kita tengoklah lagi apa kebesaran Allah pada diri kita sendiri. Pada diri kita sendiri, tuan-tuan. Pergi ziarah raya baru ni, kawan saya seorang, kawan sekolah saya, perempuan, pergi ke ICU. Sakit apa, kata dia? Usus, kanser usus, tuan-tuan, kanser usus. Jadi saya sekarang 49, dah nak masuk 50. Kawan sekelas mate saya tu, perempuan tu 50 juga, sama dengan saya, tuan-tuan. Tapi kita ni alhamdulillah boleh lagi, tuan-tuan. Tapi dia dah sampai 49 sampai 50 kena kanser usus. Tahulah macam mana keadaannya, tuan-tuan. Tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai umur 50-an ataupun 45 ke atas, tuan-tuan, sampai 50, mula Allah beri kita sakit. Muda-muda jarang kita sakit, tuan-tuan. Ada juga, tapi kebanyakan mudanya relax, tuan-tuan. Makan pun boleh makan apa juga kita nak makan. Tapi bila masuk 50-an, Allah sekat sikit, tuan-tuan, daripada kita makan. Sebab apa? Kita kena fokus kepada ibadat. Jangan duk fokus pada makanan. Terutama kalau nak pergi McDonald, tuan, jangan pergi. Gitu, tuan-tuan. Jangan pergi, tuan-tuan. Sekarang ni tempat itu dilarang pergi. Dilarang pergi, tuan-tuan. Nak boykot cukup senang. Berdiri kat situ, tuan-tuan, ambil, buat spanduk satu, beli McDonald, bunuh orang Islam, maksudnya letak situ, tuan-tuan. Dengan sebab itu, orang tak pergi, orang tak tolong Yahudi, pahalanya dapat, tuan-tuan. Fatwa telah dikeluarkan oleh ulama kita, tutup pintu Rafah, itu maknanya membantu Yahudi membunuh umat Islam. Fatwa keluar untuk umat Islam, fatwa keluar begitu, tuan-tuan. Jadi kalau kita nak tengok kebesaran Tuhan, daripada nak kait tentang peperangan ini, tuan-tuan, kebesaran Allah ni memiliki, mencipta jiwa manusia, hati manusia. Kita tengok satu artikel tentang Brigade Qassam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin ada pernah jumpa artikel yang telah dibuat gambar tu, tuan-tuan, dalam Facebook dia buat. Bila Brigade Qassam ni, dia bukan dia kenal antara satu sama lain tu, sebab dia pakai topeng. Ada lah kenal, tuan-tuan, pakai topeng. Masing-masing kata pada satu ketika kita ni kena buka topeng kita,
supaya kita mengenal antara satu sama lain. Sebab dia besar, dia punya anggota tu rasa lebih 25,000 orang rasanya, tuan-tuan. Jadi masing-masing buka topengnya. Ada seorang yang tak nak buka. Kata, aku tak nak buka. Kenapa tak nak buka? Orang ni buka. Aku tak nak buka. Pujuknya pujuk, suruhnya suruh, paksanya paksa. Dia buka lah. Semua menangis tengok dia, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat siapa dia? Ismail Haniyeh, tuan-tuan. Dan menteri dia. Masya Allah, tuan-tuan. Semua menangis. Masa ada Allah ini cipta jiwa manusia begitu. Tuan-tuan, ketua Brigade Qassam tu orang lain. Yang ni Perdana Menteri dia, Ismail Haniyeh. Patutlah tak nak buka topeng. Rupanya, tuan-tuan, dia bukan duduk kat rumah. Ismail Haniyeh ni Perdana Menteri bukan duduk kat rumah, tapi berperang bersama dengan Brigade Qassam. Masya Allah, tuan-tuan. Rumah dia, tengok masa dia buka puasa, orang fokus dalam rumah dia. Macamlah rumah saya duduk kat Jordan dulu. Bayar sewa 50 dinar. Bilik 2, makan kat dapur. Gitulah rumah dia. Kalau kita ambil kebesaran Tuhan memiliki manusia, yang mencipta manusia yang begitu keadaannya, tuan-tuan, itu kita hairan dah, tuan-tuan. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia begitu. Firman Allah Ta'ala, qul inzuru madza fis samawati wal ard. Maksudnya, perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Allah suruh kita perhati. Tengoklah, angin datang, pokok tumbuh. Apa dia, tuan-tuan? Tempat yang kering kontang. Datuk Allah turunkan hujan. Bila dah ada lopak air, semua dah tumbuh rumput. Ada ikannya, datang kok mana ikan ni? Tak tahu. Tuan-tuan, asalnya kering kontang, tak ada ikan, tak ada apa. Bila ada saja air, ada hujan, tuan-tuan, ada air, ada semua ada rumput, ada ikan. Datang ke mana ikan? Kita pun tak tahu. Tuan-tuan, hutan yang hutan kita ni, tuan-tuan, sampai nak masuk pun kita takut. Ada ular, ada binatang buas. Siapa yang tumbuhkan? Macam mana ditumbuhkan? Pokok-pokok yang besar pemeluk tu, tuan-tuan, dah puluh tahun dia duduk kat situ. Siapa yang tanam? Itu semua adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang-binatang di laut yang Allah bekalkan dia satu sumber makanan yang sangat besar, sangat hebat, ialah laut. Tak pernah habis, tuan-tuan, ikannya. Sampai kalau kita suruh nelayan pergi tangkap ikan tenggiri ke, dia masih dapat yang besar meja ni, tuan-tuan. Padahal dia telah puluh ratusan tahun orang ambil ikan daripada tu. Tak ada pula zaman kita ni tinggal yang kecil-kecil je, tinggi kecil je. Tak ada. Tuan-tuan, angkat besar ni. Ada tengok orang mengairkan tu, tuan-tuan, pertandingan mengairkan kerapu. Besar meja ni kerapu. Kerapu gergasi, tuan-tuan. Besar meja. Itu bekalan makanan yang Allah beri daripada laut. Subhanallah, tuan-tuan. Hebatnya Allah suruh kita tengok. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memerhatikan? Tuan-tuan, jadi kita semua perhatikanlah. Di antara perkara yang sangat besar dalam badan kita ni, kulit kita tu. Kulit itulah di antara organ kita yang paling besar. Dan kita ada sendi-sendi lebih kurang 360 sendi semuanya. Sebab itu kata Abdullah Al-Mubarak, kita kena wirid atau bersedekah berdasarkan bilangan sendi kita. Kalau kita nak sedekah RM1, RM360. Kalau nak sedekah 10 sen, kalilah dengan 360 sendi kita tu. Tuan, kalau tak silap saya, angkanya 360. Sebab pakar daripada barat telah mengkaji hadis Nabi. Nabi kita kata, kita ni ada memiliki sendi 360. Mereka buat kajian, memang ia sungguh lah. Bila masa Nabi kita kira sendi manusia tu? Bukan, tuan-tuan, Nabi tak kira, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala maklumat itu. Dan kita memiliki satu organ yang paling besar, iaitu kulit. Kulit kita lah yang paling besar organnya, tuan-tuan. Di antara yang hebat-hebat di kalangan anggota kita ni, kulit lah paling hebat. Dia meliputi seluruh badan kita, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang kulit, kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha. Kulit kita ni bila dibakar dia, maka Allah akan tukar dengan, bila dia hangus bakar dalam api neraka, Allah akan tukar dengan kulit yang baru pula. Lepas tu dibakar lagi, tukar lagi kulitnya, bakar lagi, tukar lagi kulitnya. Jadi betul lah pakar-pakar kulit kata bahawa
Semua perkara yang datang mengenai kita mesti kena kulit dulu. Mesti kena kulit dulu tuan-tuan. Jadi kita rasa sakit pada kulit tu, terlebih dahulu kena pada kulit. Lepas itu barulah isinya, barulah tulangnya. Kulit mesti kena tuan-tuan. Mana pun kita dilukakan mesti kena kulit dulu. Begitu tuan-tuan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua Allah ulama-ulama cerita tentang objek pemikiran. Bagi sahabat yang mungkin baru sampai, kita sedang berbincang tentang objek pemikiran, perkara yang kita nak fikir. 5 perkara. Tadi kita dah bincang tentang yang pertama, tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Macam nak gunakan otak kita berfikir, fikirlah tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua tuan-tuan, wa fikratun fi ala'illah yatawalladu minhal mahabbah. Berfikir tentang anugerah dan kenikmatan Allah yang tidak terhingga banyaknya yang diberikan kepada kita. Tadi berfikir tentang kebesaran Allah, sekarang ni kita berfikir tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah beri pada kita. Hampir-hampir sama tuan-tuan ya. Tetapi ini fokus kepada nikmat yang Allah beri. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Maksudnya, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Jadi bila kita ingat nikmat Allah, kita ingat Tuhan yang beri itu. Ingat siapa yang beri pada kita nikmat Allah tu, tuan-tuan ya. Bulan Ramadan kita dapat nikmat makan yang sangat hebat, tuan-tuan. Bulan Ramadan. Dan kita memiliki suatu proses pemakanan yang berbeza pada bulan Ramadan. Pagi kita makan untuk sahur, lepas kita jumpa 12 jam selepas itu pada waktu berbuka. Dan berbuka itu Allah nak tunjuk betapa nikmatnya makanan itu. Dan betapa hebatnya air tebu tu. Betapa hebatnya air bandung tu, tuan-tuan. Selama ni kita sentiasa minum, kita tak rasa dia adalah rezeki yang sangat hebat, tuan-tuan. Bila kita lapar, orang yang rasa nikmat makanan itu ialah orang yang lapar. Orang yang kenyang tak rasa nikmat makanan, tuan-tuan. Makanan yang Allah beri pada kita, rezekilah, pada benda lebih besar lagi, rezeki yang Allah beri kepada kita tu, tuan-tuan. Jadi bila kita ingat ini rezeki yang Allah beri, kita akan rasa satu lagi peringkat nak kongsikan rezeki kita. Kita nak kongsikan dengan siapa, tuan-tuan, rezeki kita tu. Apa yang kita ada duit kita ni, tuan-tuan, nak derma pada gazah ke apa ke. Jadi yang ini menyebabkan kita rasa bahawa kita bertanggungjawab untuk keluarkan duit sikit untuk bersedekah pada sahabat-sahabat kita di Gaza. Kali ini, tuan-tuan, biar derma tu banyaklah. Janganlah RM1 je. Daripada hitam janggutnya sampai putih janggutnya duk RM1 tu, tuan-tuan, derma ni. Sampai kita naik gaji 500 tahun pun RM1 itulah dermanya. Tuan-tuan, tanya nak masuk syurga, memang nak masuk syurga. RM1 tu peluru tak boleh nak beli sebiji pun, tak boleh nak beli peluru satu. RM1 boleh beli peluru satu, tuan-tuan? Tak boleh, tuan-tuan. Skru pada roket Hamas tu boleh tak RM1? Skru pun tak dapat, tuan-tuan. Jadi kita nak beri RM1, lepas tu nak masuk syurga, tuan-tuan. RM1 nak masuk syurga. Orang kata tak apalah, ikhlas tak apa. Apa manfaat 20 sen yang kita dermakan, tuan-tuan, kalau dia tidak langsung mengubah keadaan? Tuan-tuan, berilah banyak. Kita ada simpanan 200,000. Orang ada simpanan saving account dia ada 170,000. Takkan ada RM1, tuan-tuan ya. Padan ke tidak dengan RM1, nikmat Allah beri. Cermat dia tu berbelanja. Baju raya pun tak beli, tuan-tuan. Sampai gitu sekali, tuan-tuan ya. Cermat belanja baju raya pun tak beli. Beli kat anak-anak je, dia sendiri tak beli. Tuan-tuan, cermatnya tu, jaganya saving account dia tu, tuan-tuan. Duit dalam account tu ada 170,000, tuan-tuan. Derma datang Gaza RM1, datang orang miskin RM1, datang derma masjid RM1, semua RM1. Tak ada langsung RM10. Kali ini, tuan-tuan, ingatlah nikmat Allah tu, kongsikan nikmat Allah tu. Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur di atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahlah. Firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Cubalah hitung nikmat Allah, tuan-tuan. Allah beri pada tuan-tuan tu. Tangan, kaki. Tangan tu dia ada jari, dia ada sendi, dia ada kulit. Tuan-tuan cuba bilang, cuba kira satu-satu, sebut dengan mulut kita tu, tuan-tuan. Boleh sebut tak habis semua nikmat Allah yang Allah beri? Tak habis, tuan-tuan. Kalau kamu cuba hitung, sebut satu-satu nikmat Allah pada muka kita. Rambut, otak, mata, kelopak mata, bulu mata,
mata, bibir, gigi, gusi. Banyak lagi tu tuan-tuan, sampai lupa kita. Betul Allah kata wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kamu cuba hitung nikmat Allah, kamu takkan dapat menghitungnya. Itu yang bahagian diri kita saja tuan-tuan. Satu yang mata ni, isteri kita pun ada mata juga, nikmat juga Allah beri pada kita. Begitulah keadaannya tuan-tuan. Hitunglah nikmat Allah, takkan dapat kita hitung. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, semua daripada Allah. Ada tak nikmat itu datang daripada yang lain daripada Allah? Tak ada. Orang duk sembah berhala tu, minta dengan berhala, Allah yang beri. Tuan-tuan, Allah yang beri. Ni apa kalimah tu? Pepatah tu tuan-tuan. Lembu punya susu, sapi punya susu, lembu punya susu, sapi dapat nama. Jangan macam tu tuan-tuan. Sembah berhala, sujud pada berhala, minta ni minta tu, yang berinya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pemurah, beri juga tu. Sembah berhala 70 tahun, 100 tahun sembah berhala, sejak lahir sampai ketua. Sembah berhala tu. Rezeki Allah beri, rezeki Allah beri. Begitu tuan-tuan ya. Jadi ingatlah bahawa semua yang datang tu daripada Allah. Janganlah kita kata, kamu kalau kamu tak kerja dengan aku, kamu nak kerja kat mana? Kamu nak cari duit kat mana? Jangan tuan-tuan. Rezeki tu datang daripada Allah, bukan datang daripada kita. Kadang-kadang ni orang pangkat bos ni, kadang-kadang kalau dia tak jaga, gitulah kalimah dia keluar. Dia nak marah pada staff dia tak buat kerja. Tapi jangan kaitkan benda tu. Engkau tahu tak kalau engkau tak kat tempat lain, tak ada orang nak terima kau kerja. Bodoh, keluar bodoh tu tak tahan. Keluar bodoh tak tahan tuan-tuan. Tu macam-macam dia kata tuan. Seolah-olah dia tu yang memberi rezeki. Firman Allah Ta'ala tuan-tuan, yang kita sebut tadi tu adalah menggambarkan pada kita bahawa ada orang yang lupa bahawa nikmat yang ada pada dia itu bukan daripada Allah. Kalau tidak, mesti dia kongsi nikmat yang Allah beri pada dia. Jadi fikirlah tentang nikmat Allah tu banyak-banyak tuan-tuan. Fikirlah supaya kita tahu bahawa yang kita pegang sekarang ni pun adalah nikmat Allah. Yang kita makan tu pun adalah nikmat Allah. Tuan-tuan ya, kita makan rezeki tu nikmat Allah. Kita nak suap, kalau bibir tak boleh buka macam mana? Bibir tu pun adalah, mulut tu adalah juga adalah nikmat Allah. Masuk boleh buka mulut tuan-tuan, letak dalam mulut tu, lidah pula luka. Kalau kita pecah-pecah keliling ni tuan-tuan, naik pecah-pecah ni, agak-agak boleh makan tak? Payah nak makan tuan-tuan, kena pula asam pedas. Lagi dah teruk pedas. Tuan-tuan, mulut kita ni rezeki dah ada. Ni karipap dah ada. Karipap besar tuan-tuan. Sedap karipap tu. Suap sakit, tak boleh makan juga. Karipap tu pun adalah nikmat Allah. Ni tu, ni mulut ni pun nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang ketiga tuan-tuan, perkara yang kita nak fikir, wa fikratun fi wa'dillahi ta'ala yatawalladu minha ar-raghbah. Yang ketiga, berfikir tentang janji Allah. Maksudnya adalah janji-janji Allah dengan melakukan berbagai amal perbuatan yang telah dijelaskan oleh Allah terhadap para wali kekasihnya. Juga berbagai amal perbuatan dijanjikan sebagai sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berfikir tentang janji Allah. Afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa la yastawun. Maka apakah orang-orang yang beriman seperti orang yang fasik, yakni kafir, mereka tidak sama. Fikir tentang janji Allah tuan-tuan. Janji Allah apa dia tuan-tuan? Janji Allah banyak. Apa dia janji Allah pada kita? Sebutlah tuan-tuan, janji Allah apa dia tuan-tuan? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan, yakni harta ni jalan Allah, dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, syurga, maka kelak kami akan menyiapkan baginya yang mudah. Allah kata, apa dia janji Allah? Sesiapa yang bersedekah, Allah akan beri banyak kelebihan. Apa dia kelebihannya? Sedekah yang kita beri tuan-tuan akan datang balik pada kita. Apa dia? Gandaan pahalanya akan datang pada kita. Apa dia tuan-tuan? Iaitu kita dapat panjangkan umur kita. Banyak lagi. Itu janji Allah pada kita tuan-tuan. Sesiapa yang bersedekah, Allah akan beri dia tuan-tuan 10 kali ganda pahala. Begitulah. Sekarang ni sedekah tuan-tuan, derma yang kita berikan bulan Ramadan adalah satu masa yang sangat besar pahalanya. Dan kita kena sambung pada bulan yang lain pula. Jangan bulan Ramadan saja kita sedekah, kita derma. Memang standby duit ni tuan-tuan. Duit standby tiap-tiap malam pergi Ramadan, standby.
Sebab ustaz yang kuliah tu mesti isytiharkan derma. Kita letak RM50 kat sini. Berapa orang yang letak RM50 kat sini tu? Bila RM50, Allah janji dengan kita apa tuan-tuan? Janji Allah gandakan pahala kita. Janji Allah akan beri balas balik tuan-tuan 10 kali ganda. Itu janji Allah. Pantaulah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ya, umpama ada satu kisah yang berlaku kepada Fatimah Az-Zahra. Seorang lelaki datang miskin, datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, ya Rasulullah, aku ni dalam keadaan miskin. Baju dia ni tuan-tuan sampai nampak aurat dia. Punya miskin dia sampai nampak aurat tu. Jadi boleh Rasulullah tolong aku ni, sebab aku ni dalam keadaan miskin. Jadi saya nak minta Rasulullah sesuatu lah untuk beli pakaian menutup aurat, makanan dan sebagainya. Nabi kata, aku tak ada duit hari ni. Aku tak ada sesuatu nak berikan pada kamu hari ni. Jadi kamu pergi jumpa Fatimah. Manalah tahu kalau Fatimah puteri bongsu aku ni ada sesuatu. Sampai di rumah Fatimah, Fatimah kata, mana ada sesuatu? Tak ada, aku tak ada. Jadi tengok dia punya rumah, ada kain gebar je. Ambil kain gebar lah. Kata orang miskin tu, kain gebar kamu kalau aku jual, nak baju pun tak boleh beli. Jadi Fatimah tu tuan-tuan teringat dia punya rantai ni. Ada satu rantai Fatimah ni, tuan-tuan. Dia ambil rantai, dia ambil lah. Rantai tu kalau kita orang perempuan, kalau orang perempuan fikir tentang nak derma, dia ambil rantai tu, dia fikir tak, sayang rantai ni. Dia fikir sayang rantai. Tapi Fatimah ambil lah rantai tu, terus je beri. Tak fikir menyesal pula aku beri tadi. Letak RM100 sebab dengar ceramah hari ni, letak RM100 dalam tabung tu. Balik rumah, dia rasa menyesal pula tuan-tuan, beri 100. Pahala pun cancel. Duit terlepas, pahala tak ada. Misal pula tuan-tuan, beri rantai. Dia pun pergi jual kepada Usamah bin Zaid. Usamah tahu. Bila tanya, ni rantai siapa? Fatimah yang sedekah pada aku. Usamah kata, kau nak apa? Berapa kau nak? Kata orang miskin ni, aku nak sekadar aku boleh beli baju, boleh beli pakaian, makanan dan kenderaan aku untuk balik. Kata Usamah, tak apa, aku beri 25 dinar, ambil. Dia nak hanya sekitar 5 dinar saja. Usamah bayar 25 dinar kerana rantai itu rantai puteri Rasulullah. Ambil dia beri pada hamba dia. Saya tak ingat nama hamba dia tuan-tuan. Kata pada hamba ni, kau pergi beri rantai ini, hadiahkan, kata hadiah daripada aku kepada Rasulullah. Dan aku hadiahkan rantai ini dengan kamu sekali pada Rasulullah. Hamba dia. Sampai jumpa tempat Rasulullah, kata hamba ni, ini rantai ya Rasulullah, Usamah yang hadiahkan pada Tuhan. Dan dia juga hadiahkan saya pada Tuhan. Oh, Nabi kata rantai ni, kau pergi beri rantai ni pada Fatimah. Nabi tak tahu rantai itu Fatimah punya. Kau pergi beri kepada Fatimah rantai ni, lalu kau pun aku beri pada Fatimah. Sampai pada Fatimah, Papa tengok rantai tu, ni rantai aku tadi ni. Jadi dia pusing balik kepada Fatimah semula. Rantai tu, dia macam orang buat suatu percubaan lah. Derma RM50, initial sikit tepi tu. Dalam masa 2 tahun atau 1 tahun setengah, duit tu akan balik semula pada dia. Tak percaya? Buatlah. Tak percaya, buatlah. Tapi jangan RM10, RM50. Tuan-tuan. Rantai itu sampai balik pada Fatimah. Fatimah kata, tak apa, aku ambil rantai ini sebagai hadiah ayahandaku. Kamu aku bebaskan. Hamba tu, dia kata pada kamu aku bebaskan. Hamba ni gelak tuan-tuan. Dia suka, dia ketawa. Fatimah, kenapa kau ketawa? Kata dia, wahai Fatimah, dengan sebab rantai ini, manusia yang tidak tertutup auratnya jadi tertutup. Manusia yang tak cukup makan dapat makan. Manusia yang tak dapat kenderaan dapat kenderaan. Disebabkan oleh rantai ini, aku yang hamba jadi merdeka. Ni disebabkan rantai. Berapa kali ganda tu tuan-tuan? Berapa kali ganda tu? Kalau orang tak percaya dengan sedekah ni tuan-tuan, orang tu tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita jamin orang yang bersedekah takkan apa-apa ke dana. Tuan-tuan nak jamin tuan-tuan, gaji tuan-tuan itu ada. Maksudnya tak ada timbul gaji banyak tapi tak nampak. Sedekahlah banyak-banyak. Nescaya tuan-tuan akan dapati bahawa simpanan tuan-tuan itu lebih daripada biasa. Tak percaya? Cuba. Tuan-tuan, sedekah. Tapi janganlah sedekah RM1. Saya kata tadi tuan-tuan, RM50 atau RM100. Nak tanya tuan-tuan, jawab jangan, jawab balik rumah. Tuan-tuan pernah tak masuk dalam karung tu RM100 sekeping?
Nak tanya tuan-tuan, bukan 1,000 saya tak tanya 1,000, RM100 sekeping. Pernah tak? Jangan tanya saya pula, Ustaz pernah ke? Tanya saya tak suruh tuan-tuan jawab. Balik rumah berfikir, tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli baju payung kecil tu 200 lebih tuan-tuan, selamba je bayar kan, tak rasa menyesal. Tapi kalau tuan-tuan derma RM100 masuk karung derma tu tuan-tuan, tuan-tuan rasa apa? Subhanallah tuan-tuan, tuan-tuan rasa apa? Pernah tak? Kalau tak pernah, cubalah. Cubalah, bukan RM10 tuan-tuan, RM100 yang warna ungu tu. Saya jelaskan tuan-tuan, tuan-tuan tak takut buta warna. Tuan-tuan buta warna, yang warna ungu tu tuan-tuan. Masya-Allah, nanti saya pula buta warna. Bukan warna merah tuan-tuan, warna ungu. Masukkan dalam tabung. Apa yang datang lepas itu, perhatikanlah. Yang keempat tuan-tuan, yang keempat. Ada satu ayat yang perlu saya baca di sini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Maksudnya ialah dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang beramal soleh bahawa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi Allah kata pada kita ni, sebab topik kita janji Allah tuan-tuan, bila kita patuh perintah Allah, Allah akan beri kuasa pada kita. Macam mana prosesnya? Panjanglah tuan-tuan. Tengok sekarang ni yang di Gaza ni tuan-tuan, yang saya baca kata juru cakap Brigade Qassam ni, dia kata kita baru gunakan 10% kekuatan kita. 10%. Sama ada ucapan ini sekadar memberi serangan saraf ke tuan-tuan, tak serangan saraf tak tahulah. Tapi memang elok pun kalau buat macam tu. Kita hanya gunakan baru 10% kekuatan kita. Dia lancarkan 3,000 lebih roket, 10% saja yang dapat disekat. Jadi setiap 7 roket, 1 saja dapat disekat. Sebab apa tuan-tuan? Allah janji dengan orang yang beriman ini, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Apa yang kamu lempar itu sebenarnya bukan kamu lempar, tapi yang lempar itu ialah Allah yang lemparkan pada kamu. Tuan-tuan, Allah jadikan mereka punya kekuatan minda mereka tuan-tuan, ilmu mereka mencipta suatu roket yang apa benda nama yang pemintas dia tu, iron apa nama tuan? Benda tu pun tak boleh nak pintas. Roket ni bukan made in Amerika, bukan made in Rusia, bukan. Jadi kalau made in Amerika, tentu dia dapat kesan lah tuan-tuan. Yang ni buatan dia sendiri. Macam mana Allah gunakan tuan-tuan, Allah boleh jadikan otak dia tu berfikir dengan ilmu tuan-tuan, dapat menjadikan roket yang 70 km, yang 160 km. Tetapi yang canggihnya tuan-tuan, tak ada seorang pun budak Israel mati. Tuan-tuan ada dengar tak budak kecil Yahudi mati? Tak ada. Tuan-tuan ada tengok tak orang awam mati? Ada tak gambar orang awam mati? Tak ada. Maksudnya kalau Hamas buat keputusan, Brigade Qassam buat keputusan nak lancar roket macam Yahudi lancar, habis semua bandar tu tuan-tuan. Habis semua. Bayangkan tuan-tuan, macam mana Allah memiliki kekuatan. Allah beri kekuatan pada orang Islam tuan-tuan, tak rasa takut apa. Yahudi pula memang balasan Allah pada Yahudi begitu tuan-tuan, sampai terkencing dalam seluar. Bayangkanlah macam mana tuan-tuan, kekuatan Allah beri kepada umat Islam yang kuat ini. Waktu orang Islam yang kuat boleh bunuh sampai 100 orang kafir. Allah jamin begitu tuan-tuan. Janji Allah Subhanahu Wa Taala. Janjinya Allah, memang Allah akan turunkan bantuan daripada langit, tapi kamu kena buat dulu. Kamu kena buat dulu, kamu lancarkan dulu, Allah bagi sampaikan. Itulah dijanji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang berjuang fisabilillah tuan-tuan. Jangan duk bimbanglah, saya ni tak boleh berjuang, saya ni takut, saya ni penakut. Tuan-tuan ingat yang duk-duk di Gaza tu berani belaka ke? Tuan-tuan berani belaka ke? Orang berjuang Islam ni tuan-tuan, ramai yang penakut, tapi bila sampai medan perang, Allah suntik dengan keberanian. Tak percaya? Cubalah.
Tak percaya, cubalah tuan-tuan. Cuba sungguh. Sebab semangat itu lain. Tuan-tuan duduk tengok. Kalau orang biasa bersilat, tengok silat tuan-tuan. Tuan-tuan duduk tempat orang bersilat. Apa rasa perasaan tuan-tuan? Tak bergerak kaki tu. Tuan-tuan, tak bergerak kaki tu. Tak naik kaki ke? Gerak kaki tu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok cerita taekwondo. Jackie Chan ke apa tuan-tuan. Tengok tu. Tangan tu sampai macam-macam tu. Tuan-tuan, tangan. Macam kita nak tumbuk juga. Begitulah keadaannya tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah jamin, orang yang berjihad fisabilillah, dia tak rasa sakit, melainkan sekadar digigit nyamuk saja. Janji Allah. Yang paling besar janji Allah apa tuan-tuan? Syurga. Alladina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Itu janji Allah. Sebab yang ketiga tadi kita bincang tentang pemikiran kita nak berfikir tentang janji Allah. Allah kata orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad fisabilillah dengan jiwa raga dan harta mereka tuan-tuan, maka mereka itu mendapat darjat yang paling tinggi di sisi Allah. Allah beri darjat tuan-tuan, darjat paling tinggi. Orang duduk kat masjid pun tuan-tuan, darjat tinggi lagi ke daripada orang berjihad fisabilillah. Tuan-tuan, ingat, kalau tuan-tuan masih ingat saya beri contoh satu contoh macam mana ada orang memahamkan Islam ini duduk di surau, duduk di masjid, wirid banyak-banyak, iktikaf banyak-banyak, niat iktikaf banyak-banyak, dan tu sembahyang banyak-banyak, itu dia Islam. Saya bawa satu kisah pada tuan-tuan. Kisah di mana Abdullah Al-Mubarak, dia dengar seorang ulama lain, Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Tuan-tuan, Fudail kata, aku takkan keluar daripada Masjidil Haram ini, aku akan duduk di sini sampai aku mati untuk beribadat dalam Masjidil Haram. 100,000 ganda pahala tuan-tuan setiap ibadat kita buat. Aku akan duduk di sini sampai aku mati untuk beribadat. Sebab pada pemikiran Fudail bin Iyad, itu dia Islam. Dan itu merupakan pahala yang besar. Abdullah Al-Mubarak dengar apa yang dicakap oleh Fudail bin Iyad. Abdullah pun hantar surat tuan-tuan. Hantar surat tulis syair je. Tulis syair 2 rangkap. Satu rangkap saya ingat, satu rangkap tak ingat. Terjemah bahasa Melayu lah. Dan satu rangkap tu kata Abdullah Al-Mubarak kepada Fudail bin Iyad, ulama, dua-dua ni ulama tuan-tuan, orang alim belaka dua-dua ni. Kata dia, ya abidal haramain law absartana. Wahai hamba Allah yang sedang beribadat di tanah suci haram, 2 tanah suci Mekah dan Madinah. Law absartana, kalau kamu lihat apa yang berlaku pada kami sekarang ni. Abdullah Al-Mubarak berada di mana? Di Masjidil Aqsa, sedang berperang. Law absartana, kalau kamu lihat apa yang berlaku pada kami hari ini di Baitul Maqdis, la alimta annaka bil ibadati tal'abu. Ketahuilah bahawa kamu tu bermain-main dengan ibadat. Tuan-tuan ya, dia tegur dengan syair. La alimta annaka bil ibadati tal'abu. Kamu tu bermain-main dengan ibadat. Kalau pipi kamu basah dengan air mata, ketahuilah bahawa tengkuk kami basah dengan darah. Tegur dengan syair. Bagulah Fudail bin Iyad celik mata luas-luas, celik otak luas-luas. Tuan-tuan, buka hati dia luas-luas, baru dia tahu sesungguhnya ibadat yang dia buat di Masjidil Haram itu tuan-tuan, tetap akan jadi sebagai suatu kiraan di sisi Allah. Kamu tak boleh masuk syurga direct dengan ibadat kamu di Masjidil Haram. Kamu kena timbang. Tapi mati syahid di medan perang, kamu tak timbang amalan, masuk syurga tanpa hisap. Mana lebih besar? Tuan-tuan, mana lebih besar? Wirid ke, tahlil ke, masa jihad boleh wirid, masa jihad boleh tahlil. Bukan mesti duduk dalam kelambu. Tuan-tuan, sampai orang bersuluk duduk dalam kelambu warna kuning. Tuan, susah betul tuan-tuan. Naik kereta boleh berwirid tuan-tuan, bukan mesti duduk dalam masjid. Barulah Fudail bin Iyad terbuka minda dia, terbuka otak dia. Oh, aku dah ingat selama ni duduk Masjidil Haram itulah sebesar-besar perkara. Oh tidak, a'zamu darajatan indallah. Allah janji bahawa orang yang berjihad fisabilillah itu orang yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, begitulah Rasulullah SAW janji pada kita tuan-tuan 2 perkara dalam satu hadis. Sebab ada orang ni tuan-tuan, bila dia dengar cerita, ada seorang sahabat saya ni, dia pergi ke Syria. Jadi ada seorang yang beri komentar, cari pasal pergi Syria tu anak bini belanja tak cukup. Tuan-tuan dengar perkataan ini, tuan-tuan mungkin ada juga setuju dengan pandangan ini. Tuan-tuan mungkin setuju, mungkin ada tuan-tuan tak setuju.
Tuan-tuan, dia pergi berjihad fisabilillah di Syria. Dia pertahankan negeri Syria ke ataupun dia pertahankan diri dia? Dia pertahankan Islam dia. Dia pertahankan Islam, agama dia dan agama tuan-tuan. Jadi bila dia berjihad fisabilillah, ada masa mana dia nak cari duit untuk biayai isteri dan anak-anak dia. Oleh kerana dia pertahankan Islam, tuan-tuan, saya berikan pemikiran sikit, tuan-tuan. Kalau dia pertahankan Islam, kita tak pertahankan Islam. Kita beragama Islam. Agama Islam tu agama kita bersama. Tapi dia lebih advance pada kita. Dia mempertahankan Islam. Jadi anak bini dia kita dah tanggung. Sebab dia buat kerja kita dan kerja dia. Kita, tuan-tuan, duduk, kita tak berjuang Islam. Dia berjuang Islam, agama tuan-tuan, agama dia. Dia korbankan jiwa dia, korbankan segalanya, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kita kata, sesiapa yang mempersiapkan pejuang Islam, seperti dia beri kuda, dia beri perisai, dia beri duit kepada pejuang Islam, dia dikira mendapat pahala berjuang Islam. Satu bahagian lagi hadis Nabi. Nabi kata apa? Sesiapa yang sepanjang pemergian pejuang Islam ke medan perang, dia ambil tahu tentang keluarga pejuang Islam. Ambil tahu tentang keluarga, ambil tahu makan ke, beras cukup ke tidak, apa dapurnya berasak ke tidak, dia pun beri belanja. Dia hantar berasnya, faqad ghaza, kata Nabi. Dia juga dikira sebagai berjuang Islam. Dua perkara Nabi sebut. Jadi kalau kita kata padan muka tu, nak cari sangat syahid tu, tinggal anak bini tanpa belanja, kita yang kena tanggung anak bini dia, tuan-tuan. Sebab dia pergi berjuang bukan untuk diri dia, untuk agama kita. Patut kita sedar yang itu, tuan-tuan. Patut kita pergi tengok keluarga dia macam mana. Tu saya kata pada sahabat saya, hantar sebut benda tak betul ni, hantar marah kat dia tak betul. Dia bukan pergi nak cari rezeki dia sampai gadai nyawa untuk cari apa-apa untuk dia sendiri, tak. Dia pergi cari apa? Dia berjuang untuk apa? Berjuang untuk Islam, agama hantar juga. Patutnya kita lah jaga anak bini dia. Sebab dia telah beri jasa dia untuk perjuangkan Islam. Kalau kita letak kita di situ, tuan-tuan, kan lebih baik daripada kita kata tengok anak pejuang Islam ni, pejuang Islam sangat, sampai pendidikan anak-anak pun tak terjaga. Kita lah patut jaga. Kita lah patut ambil tanggungjawab tu, tuan-tuan. Surau masjid di tepi rumah orang tu lah kena ambil tahu, dia ni ada isteri tak, ada anak tak? Ada. Cuba tengok keadaan dia macam mana. Kita yang ambil tanggungjawab. Sepatutnya begitu, tuan-tuan. Tak adalah timbul masalah. Ni tengoklah, orang kata berjuang Islam, mati syahid konon, tuan-tuan, tinggal anak bini tengok, makan tak cukup, beras tak cukup. Tu satu kesilapan, tuan-tuan. Suatu kesilapan orang cakap macam tu, suatu kesilapan. Dia tak faham tentang perjuangan Islam. Tuan-tuan, orang berjuang Islam 24 jam ni, tuan-tuan, bukan ada masa cari duit, tuan-tuan. Tapi kalau tidak kerana dia berjuang Islam, Islam tu pupuh atas muka bumi, tuan-tuan. Kita sendiri buat apa untuk Islam? Kita sendiri ni buat apa untuk Islam? Orang yang berjuang Islam pun kita kata macam-macam. Sampai gitu, tuan-tuan. Betulkan alignment, tuan-tuan. Jangan ada pemikiran begitu, tuan-tuan. Sebab Nabi kata bukan sekadar kita beri kelengkapan perang pada pejuang, tapi kita jaga keluarga pejuang sendiri. Nabi sebut dengan hujung kalimah tu, faqad ghaza, sesungguhnya dia bila ambil tahu tentang keluarga pejuang, dia dikira berjihad fisabilillah. Pahala tu, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan. Yang keempat, tuan-tuan, kita ada 5. Yang keempat, berfikir tentang wa fikratun fi wa'idillah yatawalladu minha al-haibah. Berfikir tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjauhi akhlak-akhlak yang dijelaskan oleh Allah pada musuh-musuhnya dalam hal-hal yang telah disiapkan oleh Allah buat mereka serupa siksaan dan bencana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka benar-benar berada dalam neraka. Tadi janji Allah syurga, contohnya, dapat pahala, tuan-tuan. Orang nak dapat pahala macam mana? Dapat masuk syurga tanpa hisap macam mana? Itu janji-janji Allah. Yang ni ancaman Allah pula. Neraka, tuan-tuan, atas dunia ancaman apa? Tengok orang yang bakhil ini, syukhun syadid. Orang yang bakhil ini apa jadi atas muka bumi? Duit dia tak cukup, contohnya. Allah kata dalam ayat ini, tuan-tuan, surah Al-Infitar ayat 14, dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka benar-benar berada dalam neraka. Dalam surah
sajadah la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Akan aku penuhkan neraka jahanam itu dengan manusia dan jin. Tuan-tuan, Allah kata lam kat situ tu. Lam taukid tuan-tuan, la amla'anna jahannam. Aku akan penuhkan neraka jahanam itu dengan manusia dan jin. Itu ancaman Allah pada kita kalau kita langgar perintah dia. Tuan-tuan, kalau kita sendiri tuan-tuan sentiasa berkekalan dengan dosa-dosa kita. Kalau kita pula ni tuan-tuan melakukan perkara-perkara bukan dosa kecil tapi dosa besar. Kalau kita sendiri ni tuan-tuan, ada seorang hamba Allah ni, dia ni orang panggil dia ulama muda, orang panggil dia. Muda lagi orangnya. Tuan-tuan ya, semat-semat, lawa-lawa muka dia. Dia ni kononnya ada nama ulama salafi. Ada dalam Facebook, nama dia apa benda saya tak ingat dah tuan-tuan. Semalam dah hafaz 10 kali dah, tak ingat. Tuan-tuan nama dia. Dia kata apa? Dia kata tak ada jihad, tak ada lagi istilah jihad di Gaza, kata dia. Tak ada di Palestin, tak ada lagi jihad. Derma pada Gaza ni karuk je, kata dia. Atau ulama muda tuan-tuan. Muda lagi dia tuan-tuan. Saya pun tak pernah dengar lagi pendapat bodoh macam ni. Pendapat apa bengong macam ni tuan-tuan. Saya tak pernah dengar lagi. Minta maaf dua kalimah tu tuan-tuan, sebab kalau boleh nak kata teruk lagi. Tapi tu je dua yang saya boleh kata tuan-tuan. Bengong dengan bodoh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Islam ni kita rujuk pada ulama-ulama besar di zaman dulu. Tuan-tuan, ayat Quran menyokong tentang orang yang berjihad fi sabilillah tuan-tuan. Pula tu Nabi kita pernah sebut bahawa Syam itu termasuk Palestin ardhum murabitin. Bumi perjuangan sampai kiamat. Nabi kita sebut bahawa Syam itu termasuk Palestin, bumi yang tertegak di dalamnya perjuangan dan jihad fi sabilillah sepanjang masa. Tuan-tuan, macam mana dia tak jumpa hadis tu? Wallahu alam tuan-tuan. Apa sebab boleh cakap macam tu? Satu dunia tolong orang Gaza tuan-tuan. Orang kafir pun tolong. Tak malu ke kita beri pandangan begitu? Tuan-tuan, rujuklah balik pandangan kita tu tuan-tuan. Sebab dia boleh menyesatkan orang. Mungkinlah ada penjelasan-penjelasan dia yang saya tak tahu, Allah alam lah tuan-tuan. Tapi begitulah di antara yang dia sebut. Tak ada lagi apa ni perjuangan jihad, tak ada. Di Gaza lah, dia fokus pada Gaza. Dan yang derma tu kira karut dia tuan-tuan. Tak boleh apa-apa derma pada orang Gaza ni tuan-tuan. Derma pada orang kafir pun Allah beri pahala. Ni ke pula derma pada orang yang susah seperti di Gaza itu tuan-tuan. Pelik manusia ni. Dia sentiasa ada tuan-tuan, ada satu istilah orang pakai ni. Bila kita lawan arus, kita terkenal nama. Tuan-tuan, ada slogan ataupun kaedah dia pakai begitu. Kalau kita lawan arus, nama kita terkenal. Tengok Kiki tu tuan-tuan. Tak kenal ke Kiki? Macam mana nama dia terkenal tuan-tuan? Sebab dia buat salah. Bila buat salah, datang Sina panggil dia, nama terkenal. Tuan-tuan, ada pula orang buat apa benda gambar, belakang bas tu letak Kiki punya. Pegang benda tu, apa benda? Steering lock tu tuan-tuan. Yang pegang benda tu tuan-tuan. Rupanya kalau kita buat benda jahat, dia boleh jadi terkenal nama. Tuan-tuan tak rasa pelik ke tu? Buat benda jahat, disebabkan media ni ada tuan-tuan, boleh naikkan nama dia. Sekejap lagi ada baju Kiki pula ni. Kiki Lala lah tuan-tuan. Macam-macam orang ni tuan-tuan ni. Tengok macam mana boleh jadi gitu. Orang ni buat benda tak bagus, tuan-tuan, merosakkan, menjatuhkan nama Islam. Sampai angker tu kata, saya orang Kristian, saya tak balas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kredit belah dia pula banyak tuan-tuan. Banyak mata dia dapat. Kita ni tuan-tuan, walaupun kita ni, kita tak mengaku kita duta Islam. Bila orang tu Islam, dia jadi duta Islam. Jadi apa pun kita buat, orang tengok bukan sekadar kita, tapi orang tengok Islam kita. Ni dah dia orang Islam. Orang akan kata macam tu. Tuan-tuan ya, alah kena banyak mana lah tuan-tuan. Sikit sangat kenanya tu. Tak kemek pun tuan-tuan, calar je. Tapi perkataan kita tu, Masya Allah tuan-tuan. Jaga tu, Allah kira berlaku tu tuan-tuan. Oh, merosakkan ni, merosakkan tu tuan-tuan. Begitulah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Antara benda yang Allah janji, kalau lidah kita bercakap tu tuan-tuan. Lidah kita bercakap, banyak benda betul cakap ni tuan-tuan. Bercanggah sana, bercanggah sini. Tuan-tuan, tak terfikir ke kita bahawa tuan-tuan, tengok satu YouTube tu, di mana saya tak ingat lah kat mana tuan-tuan, orang putih ni,
Orang kafir lah kita bukan orang Islam. Boykot barang Israel ni sampai masuk dalam supermarket, dia cakap, ni barang Israel kau jangan beli. Sampai gitu. Sampai dibuat label sendiri, yang ni barang Israel, tak pernah beli. Orang pemilik supermarket tu tengok je dia. Sampai gitu berani dia, tuan-tuan. Kita ni boleh pakai baju Gaza, duduk minum dalam McDonald. Nampak tuan-tuan dalam gambar tu? Pakai baju Gaza, duduk minum dalam McDonald. Tak tahulah, takut orang buat superimpose punya gambar tu, tak tahulah. Tuan-tuan ni tak tahu. Tapi kalau betul lah benda tu, pelik betul. Save Gaza, tulis besar, pergi makan kat McDonald. Tuan-tuan ni, tuan-tuan rasa perasan, tuan-tuan, benda-benda begini orang kata tak ada kesan apa-apa. Siapa kata tak ada kesan? Tuan-tuan ni, dah pergi Tesco, orang tak ramai sebagaimana biasa. Di McDonald, tuan-tuan, saya pergi McDonald ceramah 2-3 hari lepas kat IKEA tu, ada satu McDonald depan IKEA tu, tuan-tuan. Tengok ada Cina ni 2 orang. Tengah hari, tuan-tuan. Masa sekarang ni masa orang makan, tuan-tuan, 2 orang je ada. 3 orang agaknya, tuan-tuan. Jadi sekarang ni Yahudi dia sangat berkesan bila kita pulau ekonomi dia. Tuan-tuan fikir, tengok RM1. Tuan-tuan hari ni derma RM1 seorang. Tuan-tuan ada 60 orang katakan. Saya dapat RM60. Saya kata up sikit RM2, RM120. Okey tuan-tuan, kita up sikit lagi RM10 seorang. Kali 60. Jadi 600. Up sikit lagi 100. Kali 60. Berapa tuan-tuan? Masya-Allah tuan-tuan. Kalau seorang tak beli kat situ, at least tuan-tuan paling banyak, paling sikit kita beli RM5. Tuan-tuan, ada 10 orang yang tak beli RM5 tu. 5 kali 10 berapa? Lepas tu cikgu-cikgu kita dulu contoh tuan-tuan, bila kita dia marah, kita ni cakap je. Cikgu cakap, budak-budak, dengar ni cikgu nak cakap ni. Cikgu saya macam tu lah. Tangan kanan. Yang ni jari satu. Buat macam ni. Dia buat macam ni. Tak bunyi apa. Sekarang 2 jari pula. Faham tak ni? Saya bukan kata kat tuan-tuan ni, cerita cikgu saya ni tuan-tuan. 2 jari. Tepuk. Tak bunyi kuat. Sekarang 5 jari pula. Tepuk. Punya kuat tuan-tuan. Jadi kalau engkau semua bising seorang, tak apa aku boleh cakap kat depan ni, cikgu kata. Kalau engkau ramai-ramai bising, aku nak cakap macam mana? Tuan-tuan, jadi kalau ramai tu, walaupun RM1 tuan-tuan, yang sedekah kita RM1 tadi tu tuan-tuan, kalau 12 juta umat Islam sedekah, kita dapat 12 juta satu saat. Up sikit RM1 lagi, kita dapat 24 juta. Tuan-tuan, kita galakkan RM10. RM10 kali 12 juta. Berapa tuan-tuan? 120 juta. Ambil letak dalam tabung 120 juta. Siapa nak buat bisnes tuan-tuan? Orang Islam ni. Berapa juta nak? 50 juta. Ambil 50 juta. Ambil 2 juta. Ambil tuan-tuan. Niagaan Cina kan buat macam tu. Kekuatan orang Islam tuan-tuan. Dengan zakat. RM7 zakat fitrah tuan-tuan. Darab dengan 12 juta. Berapa dapat? Itu cerita zakat fitrah. RM7 satu kepala. Zakat harta, zakat wang simpanan, banyak mana tuan-tuan? Cerita tentang pulau macam mana? Selalu kan kita sebut kertas kalau selai, koyak senang. Kalau A4 tu tuan-tuan, 500 dia punya tu. Cuba koyakkan tengok. Boleh koyak? Tak boleh. Lidi sebatang, boleh patahkan bila masa. 3-4 jenis patah kita boleh. Kalau seberkah lidi tuan-tuan, cuba patahkan. Susah nak patahkan. Kalau seorang je boykot, tak jadi. Kalau ramai tuan-tuan, kita ambil pula usaha tuan-tuan, letak belakang kereta, boykot barang Israel, McDonald contohnya. Hari Jumaat ni esok untuk McDonald. Tampal pada tu tuan-tuan. Ataupun kawan saya tuan-tuan di Pahang, dia ambil macam mana? Usaha dia tuan-tuan, dia buka bonet kereta balik kerja, duduk tempat traffic light. Seorang dia. Macam orang buat flash mob tu tuan-tuan. Buka tuan-tuan. Pulau boykot ni, boykot tu. Dia seorang je. Dia seorang tuan-tuan. Sekurang-kurangnya dia boleh jumpa dengan Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, aku seorang pun aku buat. Tuan-tuan ada belakang kereta. Tu. Ada. Ada berani ke? Kau ada? Tuan-tuan. Kau ada ke? Minta maaf tuan-tuan, kalau kau ada ke? InsyaAllah tuan-tuan. Kita tak bersungguh tuan-tuan.
Yang tak bersungguh pun McDonald punya teruk tuan-tuan. Kalau bersungguh macam mana? Tetapi ada satu benda yang disebut oleh orang tu, surau masjid pun kosong juga. Tuan-tuan, surau masjid pun kosong juga. Jadi tuan-tuan, kita ada 3 minit lagi. Yang kelima ni tuan-tuan, fikratun fi taqsir, berfikir mengenai kekurangan diri sendiri dalam berbakti dan taat kepada Allah, serta bagaimana menghadap kemurkaan Allah sebab melakukan pelanggaran terhadap apa-apa yang dilarang olehnya. Fikir tentang kita pula tuan-tuan. Jadi sepanjang kita ni dah 8 bulan ataupun 7 bulan setengah, kalau kita ambil derma tadi balik tuan-tuan, berapa ringgit dah aku derma untuk membersihkan hartaku? Berapa ringgit dah tuan-tuan? Semayang ni, saya selalu tanya soalan ni tuan-tuan. Tuan-tuan semayang lama dah, yang tak pernah tinggal semayang daripada kecil, sejak dalam perut dah semayang. Contohlah tuan-tuan ni, carilah, saya selalu tanya soalan ni. Mana saya tanya soalan ni? Cari satu sembahyang yang tuan-tuan sembahyang memang 100% khusyuk daripada salam sampai, daripada takbir sampai salam, 100% tak teringat yang lain melainkan Allah saja. Cari satu. Tak payah yang 4 rakaat, yang 2 rakaat. Cari satu sembahyang yang tak teringat apa benda melainkan Allah semata-mata, mula daripada takbiratul ihram sampai salam. Ada tak? Tak ada. Saya jamin cap ibu jari tak ada. Tak ada tuan. Jadi agak-agaknya sembahyang itu boleh menyebabkan kita masuk syurga ke tidak? Tuan-tuan, sebab tu Allah kata masuk syurga dengan rahmat dia. Bila ada seorang Bani Israel nak, ya Allah ya Tuhanku, aku nak masuk syurga dengan ibadatku. Allah tanya dia, siapa yang buka pintu hati engkau tu untuk sembahyang? Allah. Tidakkah itu rahmatku? Jadi engkau sembahyang tu pun sebab rahmat aku buka pintu hati engkau tu, engkau boleh sembahyang. Tapi ramai orang tak boleh sembahyang tuan-tuan sebab pintu hati tu tutup. Ramadan okey, penuh tuan-tuan, penuh surau masjid. Masuk je Syawal, Allahu Akbar, adalah bertambah tahun ni 3-4 orang yang muka baru. Yang lain mana pergi tu? Tutup pintu hati tuan-tuan. Kalau hari Ramadan ni tuan-tuan, kerja balik pukul 8 suku pun pergi masjid sembahyang Isyak tu sebab tarawih. Sekarang, cuba sekarang tengok. Tak apalah, minggu depan lah. Kenapa jadi macam tu? Sebab berkat rahmat Allah pada bulan Ramadan. Besarnya rahmat Allah. Jadi kita masuk syurga kerana rahmat Allah, sebab yang buka pintu hati kita untuk beribadat itu pun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tengoklah tuan-tuan, saya mengajar tentang bab sembahyang tuan-tuan hampir 20 tahun. Ada saya mengajar budak tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 5, tingkatan 6, sampai orang tua saya mengajar. Tuan-tuan, tetap tak khatam bab sembahyang. Ada je orang silap buat sembahyang. Itu saya, bagian saya ni, ustaz-ustaz lain duk cerita tentang sembahyang tuan-tuan puluh tahun, ada lagi orang tak reti sembahyang. Tuan-tuan, maksudnya banyak benda yang kita buat tentang ibadat kita, ada yang kita tak elok, ibadat kita tu tak sah tuan-tuan. Kita tak jaga elok, kita tak baiki dari segi maklumat kita, ilmu kita tentang ibadat kita tu. Kita tak tanya ulama-ulama, kita tak dengar kuliah tuan-tuan untuk memperbaiki ibadat kita tu. Ibadat kita banyak ikut-ikut orang. Ikut-ikut orang tuan-tuan. Orang buat macam ni, kita pun buat macam ni tuan-tuan. Jadi orang, kita tengok orang semayang lepas asar pun kita semayang lepas asar juga. Orang tu dia semayang jamak, kita pergi semayang lepas asar 2 rakaat. Lepas asar tak ada semayang sunat. Sebab apa? Ikut orang punya pasal tuan-tuan. Sebab itulah Nabi kita suruh kita belajar tuan-tuan. Belajar, jangan tak belajar tuan-tuan. Ibadat kita ni buat dengan tahu, bukan buat dengan jahil. Baru Allah kira sah. Kalau buat ikut orang tak sah tuan-tuan. Tak sah buat ibadat ikut orang. Kita kena tahu tuan-tuan. Sebab itu Nabi kita sebut, siapa yang Nabi kita kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang belajar menuntut ilmu agama tuan-tuan, melalui satu jalan menuntut agama, menuntut ilmu agama, Allah mudahkan dia ke syurga. Sebab apa mudah ke syurga? Sebab bila dia tahu tentang ilmu Allah, tentang ibadat dia, dia buat dengan tahu. Buat dengan tahu, syurga dah jawapan dia. Orang duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan, baik daripada 1000 rakaat solat sunat.
pahalanya lebih daripada 1000 rakaat solat sunat. Sebab apa? Sebab manfaat daripada ilmu yang dipelajari dalam majlis ilmu itu. Daripada tak tahu jadi tahu. Tuan-tuan, jadi kita buat ibadat dengan tahu. Itu 5 perkara. Mungkin tak boleh sebutlah, kalau sebut jadi dah 10 minit lagi tuan-tuan. 5 perkara semuanya saya sebut lajulah tuan-tuan, 1 minit insya-Allah. 5 perkara yang saya sebut tadi, 5 perkara yang menjadi perkara yang kita fikirkan. Yang pertama, tuan-tuan, berfikir tentang ayat-ayat Allah. Hal ini dapat menimbulkan tauhid dan yakin. Yang kedua, berfikir tentang anugerah kenikmatan Allah. Hal ini dapat menimbulkan mahabbah dan syukur. Yang ketiga, berfikir tentang janji Allah. Hal ini menimbulkan kecintaan hari akhirat. Yang keempat, berfikir tentang ancaman Allah. Hal ini menimbulkan rasa gentar dan takut melakukan maksiat. Dan yang kelima, berfikir tentang kekurangan diri sendiri dalam mengabdi dan taat kepada Allah, padahal Allah begitu baik kepadanya. Hal ini akan membuahkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 perkara, mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu kelemahan saya. Wallahu a'lam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.